Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah, khusus sekali para jamaah Masjid Yusof Ishak yang amat saya kasihi. Mari sama-sama seperti biasa kita mulakan pertemuan kita pada pagi ini dengan memanjatkan kesyukuran dan sebanyak-banyak pujian terlebih dahulu ke hadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat, kurniaan, rezeki yang masih lagi Allah curahkan kepada kita. Hinggalah pada saat ini kita dapat bertemu sekali lagi dalam siri kuliah subuh anjuran Masjid Yusof Ishak ini. Mudah-mudahan Allah kekalkan kita dalam hidayahnya, dalam pimpinan taufiknya, dalam jalan yang lurus, dan mudah-mudahan kita terus diberkati oleh Allah sampailah nanti kita kembali kepada Allah dalam keadaan kita diridai, kita dicintai, diampunkan segala dosa dan kesalahan kita, dan mudah-mudahan kita berjaya ditempatkan oleh Allah di dalam syurganya nanti. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar tuan-tuan dan puan sekalian? Alhamdulillah. InsyaAllah pada hari ini kita akan meneruskan bicara kita masih lagi dalam surah Muhammad. Ya, kita belum selesai daripada ayat-ayat yang telah kita baca sebahagiannya minggu lepas. InsyaAllah hari ini kita akan sambung lagi. Minggu lepas kalau tuan-tuan dan puan-puan sekalian masih ingat lagi, kita telah membaca surah Muhammad, iaitu dalam juz yang ke-26 ya. Kita dah baca ayat 19 dan ayat yang ke-20 serta sedikit pangkal ayat 21 ya. Antaranya kan kemarin Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diingatkan supaya terus berpegang dengan tauhid, bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah yang satu, dan Nabi diperintahkan untuk memohon pengampunan di atas apa pun mungkin kesilapan yang dilakukan oleh Nabi, dan juga mohonkan pengampunan terutama untuk kita ini sebagai orang-orang yang beriman, baik lelaki maupun yang wanita. Dan Allah Maha mengetahui segala gerak-geri kita ataupun diamnya kita, hidupnya kita ataupun lepas matinya kita, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itu dalam ayat yang ke-19. Kemudian ayat yang ke-20 kita lihat kemarin bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran dua sikap yang berbeza yang dimiliki oleh dua golongan manusia. Yang pertama, golongan manusia yang beriman, yang tidak sabar menanti perintah daripada Allah, yang dengan penuh kegairahan senantiasa mengharapkan apa lagi ayat yang akan diwahyukan oleh Allah ya, kerana itu keimanan mereka. Dan satu golongan lagi yang kita baca kemarin dalam ayat yang ke-20, sikap yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Sebaliknya, ya, orang munafik ni pula cukup tak suka, cukup benci kalau ada ayat baru diturunkan. Sebab mereka tu tahu bila ada ayat baru, besar kemungkinan ada perintah baru. Bila ada perintah baru, ada hukum baru, ada arahan yang baru, mereka tak senang. Sebab memang orang munafik itu sebenarnya tidak beriman, tidak ada keimanan sama sekali dalam hati-hati mereka. Terutama dalam ayat yang kita baca kemarin, ayat yang ke-20, kalaulah ayat yang baru turun itu ada ayat yang mengandungi perintah untuk mengangkat senjata, membela agama, membela hak, membela Madinah berhadapan dengan orang-orang yang memusuhi agama Allah. Lagi mereka tidak suka, dan Allah berikan gambaran, ya, bayangan bahawa mereka itu kalau dapat ayat seperti ini, mereka akan melihat Nabi dengan cara semacam ya, lain macam pandangan mereka, seolah-olah pandangan orang yang pingsan kerana takutkan ajal dan maut. Ya, itu dah kita lihat kemarin. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang paling layak untuk mereka. Maknanya yang paling layak itulah azab daripada Allah kalau mereka terus-terusan dengan sikap kekufuran mereka itu tadi. Dan kita lihat kemarin antara hujung ayat 19 dengan pangkal ayat 20 ada dua cara. Kita lihat kemarin, kalau tuan-tuan masih ingat lagi ataupun boleh merujuk kepada rakaman kuliah minggu lepas ya. Sama ada fa'aula lahum, hujung ayat 19 kita berhenti. Maka kalau kita berhenti, maknanya dari segi makna ya, bukan dari segi bacaan, dari segi makna, kalau kita berhenti, maknanya dia ada sesuatu yang diandaikan, ada makna yang tersirat.
Apakah yang paling patut untuk mereka, kata Allah? Apa yang patut untuk mereka? Patut untuk mereka azab Allah, ya, kebencian Allah, laknat dan celaan daripada Allah. Kemudian kita mula dengan ayat 21. Kalau itulah permulaan makna yang baru, kata Allah, ketaatan dan kata-kata yang baik. Maknanya yang lebih patut bila berhadapan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lebih patut sikap yang diambil oleh orang-orang munafik ialah patutnya taat, jangan melawan. Ya, dan kalau berbicara dengan baik, jangan bicara penuh kebiadaban, ya, itu kata Allah Taala. Itu dah kita lihat kemarin, ya. Cuma sebelum kita sambung dengan ayat 21 ini, kemarin lepas kuliah, ya, adalah saya berbual dengan seorang sahabat yang ikuti kuliah kita, menimbulkan apakah ini sama juga dengan berhenti tak berhenti dalam bacaan fawailul lil musallin dalam surah ara'aital ladzi yukadzibu biddin, kan ada, ya. Ra'aital ladzi yukadzibu biddin itu adalah surah Al-Maun. Kan ada ayat fawailul lil musallin. Jadi sebelum kita sambung dengan hari ini punya, insya-Allah saya beri komen sedikit sebab ada yang dijadikan bahan perbincangan dengan saya kemarin untuk manfaat kita bersama, insya-Allah, ya. Surah Al-Maun ada ayat fawailun lil musallin, alladzina hum okeylah kita sambung sini, nahum an salatihim sahun. Dapat, ya, insya-Allah. Baik. Jadi ini satu perkara yang masih lagi dibincangkan, kadang-kala diajukan sebagai pertanyaan untuk mendapatkan penjelasan daripada para guru agama kita, ya. Fawailun, maka celakalah, ataupun neraka wail, kita kata celakalah, ya. Celaka untuk orang-orang yang solat. Okey? Kemudian kat sini ada berhenti. Alladzina hum, iaitu mereka yang dari salat mereka ni lalai, ya. Okey. Lalai, sahun, lalai. Jadi fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ada yang bertanya, saya sendiri semasa menjawat jawatan mufti pernah sekali itu ada orang telefon ingin berbicara dengan saya. Dia kata dia nak buat sedikit aduan, nak komplain. Dia kata dia salat di salah sebuah masjid kita di Singapura, dia dapati imam tu baca salah, Ustaz, kata dia. Ya, Pak Mufti, salah bacaannya, harap diambil tindakan. Kalau imam ni tak nak betulkan, maka jangan teruskan khidmatnya di masjid. Saya tanya, apa salahnya? Dia kata sebab dia baca fawailul lil musallin, dia berhenti, Ustaz. Di sini dia berhenti. Kan tak boleh, Pak Mufti, katanya. Sepatutnya kita kan mesti sambung katanya. Kenapa? Sebab kalau kita berhenti maknanya tu salah. Ya, maknanya terosak. Takkanlah fawailul lil musallin berhenti, celakalah untuk orang-orang yang solat. Macam mana orang solat tu celaka, ya kan? Jadi dia kata mesti sambung, Pak Mufti. Ya, mesti baca fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Baru sempurna. Celakalah untuk orang-orang yang salat yang mereka itu dari salat mereka bersikap lalai, ya. Jadi tuan-tuan, begini. Pendapat yang mengatakan bahawa di sini tidak boleh berhenti bacaannya dan dianggap sebagai satu perbuatan yang salah kalau berhenti pada perkataan lil musallin adalah merupakan pendapat Al-Imam Ibn Al-Jazari. Ya, Imam Ibn Al-Jazari. Ini pendapat beliau dan pendapat ini masyhur. Pendapat ini dipegang oleh bilangan yang agak ramai daripada kalangan para ulama. Ya, jadi kalau ikut pada pendapat tersebut, ya, memang kena berhenti di sini
memang tidak boleh, memang tidak boleh berhenti di sini, kena baca sambung ya. Fawailul lil musallina alladzina hum an salatihim sahun. Tetapi untuk pengetahuan kita bersama, pendapat beliau ini bukan satu-satunya pendapat dan tidak ada ijma' bahawa di sini tidak boleh berhenti sama sekali. Sebab ada pendapat-pendapat yang lain. Pendapat yang kedua mengatakan bahawa di sini boleh berhenti. Fawailul lil musallin. Kemudian mula baca dengan alladzina hum an salatihim sahun. Kenapa dia kata boleh berhenti? Sedangkan maknanya kan salah, celaka bagi orang-orang yang salat. Ya kan? Sebab dia kata di sini terdapat pangkal ayat. Tuan-tuan kalau baca mushaf Al-Quran, di sini ada tanda bahawa ini adalah satu ayat yang tersendiri dan ini adalah satu ayat yang baru. Bila itu demikian, bermakna begitulah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Macam ayat yang ke-20 dan 21 yang kita baca kemarin. Ya kan? Kalaupun maknanya nak disambung, tetapi bacaannya boleh berhenti. Ya, boleh berhenti, begitulah di sini. Oleh kerana memang ini pangkal ayat, maka tidak boleh jatuh hukum mengatakan tak boleh sama sekali berhenti di sini. Terpulang katanya, ya kan? Nak berhenti boleh sebab memang ini pangkal ayat. Nak sambung boleh sebab maknanya menjadi lebih sempurna. Nampak tuan-tuan? Itu pendapat yang kedua. Jadi ada pendapat demikian. Kita boleh baca dalam kitab-kitab tafsir disebut tentang perkara ini. Ada pendapat yang ketiga. Ya. Pendapat ketiga mengatakan, jadi pendapat tadi mengatakan boleh berhenti di sini kemudian mula di sini, boleh. Ya. Ataupun nak sambung terus pun boleh. Ini pendapat kedua. Kalau pendapat pertama kata tak boleh berhenti langsung, macam mana pun mesti baca sambung. Ya. Ada pendapat ketiga mengatakan boleh berhenti di sini. Tetapi bila nak mulakan semula bacaan ataupun nak menyambung bacaan, tak boleh mula terus daripada sini. Sebab terputus maknanya. Jadi dia kata boleh berhenti sini, tapi kalau nak sambung kena ulang balik daripada sini semula. Jadi dia kata kalau pendapat ketiga kita nak baca terus sambung boleh. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Boleh? Kalau nak berhenti, pendapat yang ketiga dia mengatakan fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Itu pendapat ketiga. Jadi dia ambil dua-dua. Dua-dua pendapat mengatakan sedikan pangkal ayat berhenti. Dia berhentilah. Tapi pendapat yang pertama tadi mengatakan maknanya tadi terputus. Okey, kita ulang balik daripada awal. Kali kedua terus kita sambung supaya maknanya bersambung. Itu pendapat yang ketiga. Jadi kerana ada tiga pendapat, terpulang pada kita. Kalau kita nak mengamalkan ikut pada pandangan Ibn Jazari dan ikut pendapat ramai daripada kalangan ulama, setiap kali kita baca ayat ini, kita baca terus sekalilah. Ya kan? Dalam solat kek, luar solat kek, ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Tapi kalau kita nak pegang pendapat kedua, ayo dipersilakan sebab ada kalangan ulama yang pegang pendapat tersebut. Pendapat kedua mengatakan apa? Nak berhenti boleh, nak sambung pun boleh. Sama saja hukumnya. Baik. Ataupun nak ikut pendapat yang ketiga. Pendapat ketiga mengatakan nak sambung boleh, nak berhenti pun boleh. Tapi kalau berhenti, ulang balik daripada sini untuk teruskan bacaan. Ya, macam kita katakan tadi. Ada satu pendapat ataupun bukan satu pendapat. Ada satu cara bacaan yang confirm semua orang kata tak boleh. Yang tadi salah satu boleh. Jadi bila saya diajukan aduan seperti itu kemarin semasa saya menjadi mufti Masih, saya kata, ya, tak ada masalah Tuan Haji, ya, sebab ada pendapat mengatakan boleh berhenti. Jadi bukanlah satu yang serius sangat, sesuatu yang merosakkan makna Al-Quran, ya, terpulang kepada Pak Imam itu, maka saya biarkanlah perbualan itu. Cuma saya mengatakan, Tuan Haji kalau nak mengadu, kalau jumpa ada imam ke siapakah yang baca cara yang keempat ini. Yang keempat ni memang tak boleh. Kalau ada imam, patut imam tu ditegur. Kalau tak nak diperbaiki dan tukar bacaannya, boleh. Pada pendapat saya, diminta untuk berhentikan khidmatnya daripada menjadi imam di masjid. Apa cara bacakan yang keempat? Yang tak boleh sama sekali.
ialah kita berhenti di sini dan tidak sambung lepas tu. Ya, berhenti di sini tak sambung lepas tu. Ya, kita baca Quran katalah Ramadan, ya kan? Baca tadarus, baca dah banyak sebelum masuk surah ara'aital ladzi yukadzibu biddin memang kena penat dah. Bateri dah low dah. Kalau tengok kat handphone tu bateri dia dah color merah dah, ya kan? Sampai masih nak baca lagi, dah penat sampailah fawailul lil musallin, dah tak boleh tahan, sadaqallahul azim. Sampai sini berhenti, tutup mushaf, sadaqallahul azim, pergi buat kerja lain. Itu tidak boleh. Ya, kenapa tidak boleh? Sebab habis maknanya di sini tanpa sambungan. Sama ada dibaca sekali nafas ataupun berhenti sekejap kemudian sambung dengan yang berikutnya. Tetapi yang tak boleh dia buat ialah dia berhenti sini terus berhenti langsung daripada bacaan Qurannya. Sadaqallahul azim pada ayat fawailul lil musallin, tak boleh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sembahyang jamaah di masjid, maghrib ke subuh ke apa pun solat, Pak Imam berhenti sampai sini, fawailul lil musallin, Allahu akbar, dia pergi rukuk pula, tak habiskan ni. Itu salah. Ya, manalah tahu ada orang nak buat sembahyang tarawih laju sangat, nak cepat habis, ya kan? Biasa kita baca surah-surah lazim kan, yang rakaat pertama kalau sampai yang rakaat yang keberapa tu kita baca ara'aital ladzi yukadzibu biddin sampai habis. Wa yamna'unal ma'un. Habis surah ini kita Allah Akbar, kita rukuk. Nanti rakaat kedua kita baca qul huwallahu ahad kan? Ya kan? Dia nak lagi cepat daripada tu, nak ringkas daripada tu. Surah Al-Maun ini dia bagi dua. Ya, dia baca ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin, Allahu akbar. Dia rukuk pula. Pasal apa? Yang ini nanti rakaat kedua. Dah habis sujud 2 kali bangun, Allahu akbar, baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Nak cepat tarawih. Lepas tu waladdallin amin alladzina hum an salatihim sahun. Rakaat kedua lepas Fatihah terus sampai kat sini. Itu tak boleh, ya. Pasal dia putuskan sama sekali pada ayat yang sepatutnya tidak boleh berhenti setakat ini. Ya, jadi kalau berhenti sebab berhenti wakaf ayat, ini kan nama wakaf ayat, kita berhenti, ambil nafas, kita sambung tilawah yang berikutnya, tak ada masalah bagi saya, terpulang. Walaupun kita kata ada pendapat-pendapat 3 cara yang dibenarkan tadi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaat kepada kita bersama. Sebab penting saya sebutkan ini, sebab kita tidak mahu ini menjadi masalah perbalahan antara kita. Ya, ada orang berkeras sangat, salah ni ustaz, berhenti sama sekali, tak boleh kata dia. Tidak, sebab ada 3 pendapat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita, Allah rapatkan saf kita, Allah jadikan kita hamba-hambanya dan umat nabinya yang penuh dengan perasaan hormat menghormati antara satu dengan yang lain di sebalik perbezaan-perbezaan pendapat di antara kita, ya. Baik. Nah, kita masuk sekarang surah Muhammad ayat yang ke-21. Siap tuan-tuan dan puan-puan sekalian, surah Muhammad ayat 21. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ta'atun wa qaulun ma'ruf. Ta'ah maknanya ketaatan dan kata-kata yang baik. Ya, kalau kita terus ataupun mula ambil dari sini, maknanya yang lebih patut bagi orang-orang munafik itu ialah sepatutnya mereka ubah sikap mereka, jadilah orang yang penuh dengan kepatuhan dan ketaatan, jangan melawan. Dan kalau berbicara dengan Nabi SAW, qaulun ma'ruf, bicaralah dengan kata-kata yang baik. Baik. Situ kita berhenti kemarin, ya. Kemudian disambung oleh Allah dalam ayat 21 ini dengan firman-Nya, fa idza azamal amru falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Jadi kan kisahnya kemarin, orang-orang munafik ini mereka cukup tak suka kalau disuruh untuk bertempur dalam medan perjuangan berhadapan dengan musuh yang nak merosakkan akidah, agama, kehidupan, malah kesejahteraan Nabi dan para sahabat di Madinah. Kena pertahankan daripada diserang. Orang munafik cukup tak suka.
Cukup takut kalau nak angkat senjata sebab keimanan mereka tak ada. Ya, mereka cuma berpura-pura nak dapatkan keuntungan, ada kepentingan tertentu, ya. Itu yang kalau bahasa saya lah daripada kecil digunakan nak mendempeng aja, ya kan? Nak dekat-dekat aja dengan Nabi, nak dekat-dekat aja dengan orang Islam, penuh dengan kepura-puraan. Ya. Jadi suruh angkat senjata mana mereka tak? Allah mengatakan sepatutnya فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ, kalau dah keputusan itu ditegaskan oleh Allah dan Rasulnya, maknanya kalau dah diputuskan kena pergi bela dengan angkat senjata, kena buatlah. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ, bila dah tegas keputusan itu dah made firm, ya. Falau sadaqullah, pada ketika itu kalaulah mereka itu benar dan jujur dalam keimanan mereka terhadap Allah. Falau sadaqu maknanya sidq maknanya benar. Ya, kalaulah mereka itu bersikap benar dengan Allah. Jujur, jangan pura-pura. Ya, kalau betullah hati mereka itu penuh dengan keimanan, kepercayaan tentang kewujudan dan ketuhanannya Allah, lakana khairan lahum. Bukankah itu lebih baik untuk mereka? Jadi tak perlu takut angkat senjata ke nak berhadapan dengan musuh. Kalau imannya benar, pertahankan hak. Siapapun kita, mempertahankan hak daripada diragut, dianiaya, dizalimi dan dirampas orang, itu satu kemuliaan. Orang beriman ke tak beriman ke, Islam ke bukan Islam ke, ya, umat Nabi ke bukan umat Nabi, siapa pun manusia, kita hidup ini mempertahankan sesuatu yang milik kita daripada dirampas orang ataupun dirosakkan orang yang boleh mengganggu gugat kesejahteraan hidup kita. Itu hak kita. Pertahankan hak itu satu kemuliaan. Ya. Tapi kalau orang punya sifat munafik seperti ini, dalam fikirannya memang niatnya jahat nak hancurkan Nabi. Ya kan? Cuma berpura-pura je jadi orang Islam. Memang dalam fikirannya memang busuk hati nak tengok sahabat-sahabat Nabi itu hancur. Nak lihat Madinah itu balik pada kehidupan yang asal, yang tak ada Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak jujur. Kalau tak jujur, dah suruh pergi berperang, biarlah diorang pergi perang, biar mati memang kita suka kan? Itu dalam hati mereka kan? Jadi kata Allah, kalaulah mereka itu benar hubungan mereka dengan Allah, keimanan mereka dengan Allah, nescaya lebih baik untuk mereka ikut dalam peperangan. Kemudian Allah sambung ayat 22. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Maka adakah kemungkinannya, ya, kamu itu kalau kamu tawallaitum, ya, kita akan lihat perkataan tawallaitum. Ini sudah, ya, fawailul musallin sebagai maklumat tambahan kita bersama untuk kuliah subuh pagi ini, ya. Baik, kita lihat ayat yang ke-21 ini. Fahal asaitum, ya, maka adakah, ya, kemungkinan kamu kemungkinan, bolehlah, ya, boleh faham tulisan saya ni, ya. Maka adakah kemungkinan kamu saitum in tawallaitum. Ini yang kita nak lihat kataannya. In tawallaitum. Jika in tawallaitum, kita akan lihat an tufsidu fil ard. An tufsidu, ya, bahawa kamu akan buat kerosakan. Tufsidu, ya, buat kerosakan. Di mana? Tufsidu fil ardi, di bumi, ya. Fil ardi. Betul? Baik, di bumi, ya. Sampai sini dulu. Di
bumi. Baik. Kita nak lihat sekarang perkataan in tawallaitum. Apa makna in tawallaitum di sini? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tawallaitum ada dua makna ya. Satu makna tawallaitum ialah jika kamu berkuasa. Menjadi pemimpin, ya, mendapat kuasa. If you are blessed with authority, governance, leadership, ya, in tawallaitum. Satu lagi mana tawallaitum jika kamu berpaling. Lain, jauh beza perkataan ni dua. Makna ni dua ya, perkataan yang sama tapi dua makna yang sangat-sangat berbeza. Jika tawallaitum kamu berpaling. Tahu makna berpaling tak tuan-tuan? Berpaling makna kita alihkan pandangan, kita tinggalkan sesuatu itu. Ya, tawallaitum an ar-rasul. Kamu berpaling daripada Nabi SAW, ya. Berpaling. Jadi ceritanya apa? Kata Allah, adakah kemungkinannya kamu itu jika kamu dapat kuasa bahawa kamu akan buat kerosakan di bumi? Satu. Ataupun makna kedua, adakah kemungkinan kamu itu jika kamu terus berpaling daripada Allah dan Rasulnya bahawa kamu akan terus buat kerosakan di bumi ini? Nampak tuan-tuan? Kisah di sebalik ayat ini ialah orang-orang munafik yang kita kata cukup tak suka kalau disuruh angkat senjata. Cukup tidak suka kalau disuruh mempertahankan Madinah. Cukup tidak suka kalau disuruh ikut dalam perjuangan bersama-sama dengan tentera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan beri macam-macam alasan. Ya, antara yang alasan saya berikan gambaran minggu lepas ialah mereka mengatakan kalau semua pergi ya Muhammad ya Rasulullah, siapa nak tolong pertahankan, jaga dan mengawal Madinah? Tak apalah, kita volunteer ourselves untuk jadi pengawal Madinah. Jadi janganlah keluarga kita, ya, anak isteri kita, harta-harta kita nanti akan diapa-apakan oleh musuh. Alasan semata-mata. Alasan. Excuses and excuses, ya. Jadi itu satu. Dan termasuk juga alasan mereka ialah kenapa mesti kita berperang? Bukankah peperangan ini hanya membawa kepada kemusnahan? Bukankah itu adalah orang-orang Arab juga macam kita yang kita nak perang? Ya Rasulullah, engkau tu orang Mekah. Yang datang menyerang pun orang Mekah. Kamu tu kan satu keluarga, saudara mara, sahabat handai, satu kampung. Itu kan hanya putuskan silaturahmi aja, kata dia. Kan? Makin perang makin putuskan persaudaraan. Jadi itu alasan mereka. Dia kata, baik, kita ni bagus, kita tak nak ikut perang. Pasal apa? Sebab kita menghargai persaudaraan. Nampak tuan-tuan? Kita menghargai persaudaraan. Sebab kita tak nak berlaku pertumpahan darah. Itu kan kerosakan di bumi, kata dia. Padahal ya Allah, tuan-tuan, itu alasan. Sedangkan kalau orang yang waras membiarkan musuh merosakkan hak kita, tempat tinggal kita, merampas kesejahteraan kita sampai hilang agama dan kepercayaan akidah kita, itu lagi besar kerosakannya. Ini bukan masalah kita putuskan silaturahmi. Mereka yang menyerang, bukan kita yang serang mereka. Kita pertahankan. Macam mana boleh kita yang nak dikatakan sebagai memutuskan silaturahim, kan? Tak masuk akal. Tapi itu alasan orang munafik. Jadi Allah sindir mereka. Allah kata, wahai orang munafik, ya, wahai orang munafik, cuba bayangkan. Kemungkinannya apa ya? Bukan kemungkinan yang Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan buat kerosakan. Kalau dia berjaya, dia menang. Ataupun kalaupun dia kalah, dia berpaling apa ke? Bukan itu sama sekali tujuan, keinginan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan kerosakan dan sebagainya. Kamu itu, cuba bayangkan, wahai orang-orang munafik. Kata Allah, ya, gambarkan. Kalau apa pun berlaku, bukankah yang kemungkinannya kamu itu, kalaulah kamu itu dapat kuasa, if you are given the opportunity to be the leaders in Madinah, to take over the leadership from Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuba bayangkan kamu dengan kemunafikan kamu, dengan kepura-puraan kamu, dengan sikap pengecutnya kamu, dengan tak habis-habis fikir kepentingan diri kamu sendiri, kamu tu kemungkinannya. Kalau kamu dapat kuasa, habis kamu akan buat kerosakan di bumi. Nampak tuan-tuan? Dan sambungan ayat ini kata Allah Ta'ala, wa tuqatti'u arhamakum, dan kamu juga nanti yang akan memutuskan, merosakkan segala hubungan silaturahim. Nampak tuan-tuan? Itu maksud yang ini.
Ataupun kalau masuk ini kita kata Allah mempersoalkan mereka lepas mereka kasikan alasan macam-macam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kata, apakah kemungkinan kamu itu wahai orang munafik? Kamu itu yang mana kalau kamu terus berpaling, terus nak melawan kata Nabi, terus nak ingkar dengan perintah yang diberikan kepada kamu, kemungkinan kamu itulah sebenarnya yang akan akhirnya terus buat kerosakan dan akan memutuskan dan merosakkan segala hubungan silaturahim. Jadi Allah dalam ayat ini bermakna apa? Allah pulangkan paku buah keras. Itu kan peribahasa kita ya. Kita pulangkan paku buah keras. Dia kasih macam-macam alasan. Pada alasan tu tak masuk akal pun. Alasan tu nampak sangat cari helah pun. Ya kan? Allah katakan, tak. Bukan orang beriman itu yang suka untuk buat kerosakan. Kamu tu, bila kamu berpaling, kamu akan terus buat kerosakan. Bila kamu dapat kuasa, kamu akan terus buat kerosakan. Bukan orang beriman itu yang suka untuk putuskan silaturahim. Tidak. Kamu itu wahai orang munafik. Kalau kamu terus berpaling, kamu akan putuskan hubungan silaturahim. Kalau kamu itu dapat kuasa, kamu yang akan terus putuskan hubungan silaturahim. Itu maksud Allah dalam ayat ke-22 ya, ayat ke-22. Alhamdulillah. Baik. Jadi kata Allah balasannya untuk mereka ya, yang melawan, yang degil, yang menyembunyikan kekufuran, yang biadab, yang penakut, yang tak nak ikut sama-sama membela agama Allah dan membela mempertahankan Madinah, semua yang negatif tu milik mereka. Kata Allah akhirnya apa kata Allah dalam ayat yang ke-22, ayat 23, ulaikal ladzina la'anahumullah. Na'udzubillah. Ya, mereka itulah golongan orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Ya, ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Sekali lagi tuan-tuan puan-puan sekalian, ni golongan siapa ni? Orang yang macam mana ni? Orang-orang yang tidak beriman tetapi berpura-pura sebagai orang beriman. Istilahnya apa? Munafik. Ya, baik. Dilaknat oleh Allah. Fa asammahum, lalu Allah jadikan mereka pekak dan tuli. Asam tak boleh mendengar. Ya, telinga ada those sound vibration masuk dalam telinga dia. Ya kan? Tapi sebenarnya tidak memberikan pengertian, kefahaman apa-apa sebab hati mereka dah penuh dengan kemunafikan. Allah kata, maka Allah jadikan mereka itu pekak telinga mereka. Jangan pula lepas ni kita kata, cuba cari. Macam tak adalah orang munafik langsung kat dunia ni pasal apa? Tak ada pun orang yang bila dengar tiba-tiba jadi pekak, Allah jadikan pekak. Bagus je dia dengar. Ya, kalau ada yang tiba-tiba pekak tu sebab ada penyakit lah, kita tahulah penyakit something, affection ke apa, infection apa-apa ke dalam telinga dia macam-macam kan. Tapi tak adalah orang yang jahat, berpura-pura tiba-tiba pekak telinga dia. Tak adalah ustaz, mana ada. Tak betul lah ayat ni. Tuan-tuan, ini bahasa kiasan. Bila Allah kata, Allah jadikan mereka pekak, bukan physically, betul-betul telinga mereka tak boleh mendengar, tak. Tapi telinga mereka itu tak beri faedah dan manfaat. Walaupun boleh mendengar, ya, tapi sama macam orang yang tak boleh mendengar. Jadi Allah kata Allah jadikan mereka itu pekak. Ya, Allah jadikan mereka itu pekak. Wa a'ma absarahum, dan Allah butakan mata mereka. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah butakan mata mereka. Tak adalah ustaz, mana orang jahat macam mana pun, tak adalah pasal kejahatan tiba-tiba semalam celik hari dia buta pula. Jadi visually impaired person. Tak. Bukan buta dalam erti kata mata yang zahir, yang fizikal ini sudah tidak boleh melihat, tidak. Tapi walaupun celik matanya, tetapi penglihatan ini tidak memberikan apa-apa faedah kepada kehidupannya, apatah lagi dalam membersihkan hatinya. Sama macam orang yang buta mata tak dapat melihat. Ya, jadi bahasa kiasan, Allah hina mereka. Allah hina mereka. Ya, begitu sekali kita kata darjat mereka direndahkan oleh Allah. Allah kata Allah laknat orang-orang munafik. Allah pekakkan telinga mereka jadi orang yang tuli. Dan Allah butakan mereka, pandangan mereka tak dapat digunakan untuk melihat sama sekali. Melihat apa? Melihat kebenaran. Allah kasih cahaya pun tak nampak, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya, kesian orang yang seperti ini ya. Jadi itu harus kita jadikan sebagai cerminan. Insya-Allah kita bukan orang munafik. Dan kita pun macam saya sebut minggu lepas, saya ingatkan sekali lagi, jangan pula jadi tabiat
Kita ini suka menempelkan, memanggil, melihat orang sebagai munafik. Tidak, munafik ini tidak diketahui oleh sesiapa kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, sebab munafik ini ialah sama ada iman ataupun tidak dalam hatinya. Kita tak tahu. Ya, jangan gunakan ayat-ayat ini untuk sibuk panggil orang munafik. Kau laknat, celaka kau. Aku tahu kau munafik lah. Jangan tuan-tuan ya. Jadi kita kata sebagai cerminan kepada diri kita. Kita lihat. Setiap kali kita lihat, kita pandang wajah kita, kita duduk merenung dan buat muhasabah akan diri kita, bagaimana kehidupan kita, bagaimana akhlak kita, bagaimana sikap kita, selalu lihat. Ini orang munafik, Allah ceritakan dalam Al-Quran, begini sikap mereka, selalu mempersoalkan, menolak, kasih macam-macam alasan kerana tidak mahu taat. Ada tak sama dengan aku? Ada tak perangai itu macam yang ada pada diri aku ini? Ya, walaupun kita ni orang Islam, walaupun kita mengucap la ilaha illallah, takut penyakit itu ada. Ini penghinaan yang Allah berikan kepada mereka. Allah laknat mereka. Allah butakan mata mereka. Allah jadikan mereka orang yang pekak tuli, tak boleh mendengar kebaikan. Ya, ada tak ciri-ciri itu melekat pada diri kita? Kita semak. Mudah-mudahan ada kesedaran, ada keinsafan. Kalaupun tak 100%, 20% sikap tu masih ada dalam diri kita, kita bersihkan. Ayo, kita buang, kita gantikan. Ya, jadikan telinga kita ini mahu mendengar kebaikan, mata kita mahu melihat kebenaran. Jangan sampai diri kita dicela dan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik. Kemudian, dalam ayat yang berikutnya, iaitu ayat yang ke-24, di sini kita akan jumpa kalimat Al-Quran. Ya. Jadi kita ingat lagi, kuliah kita untuk tempoh beberapa bulan ini ialah untuk mencari, meneliti dan memahami ayat-ayat Allah dalam Al-Quran yang ada sebut perkataan Quran. Ya, sebab kita nak mengenali Quran itu apa sebenarnya, ya, apa ciri-ciri dan sifat-sifat Al-Quran. Jadi dalam ayat yang ke-24 ini Allah menyebut, afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak bertadabbur merenungkan Al-Quran itu? Ataupun apakah terdapat mangga-mangga yang mengunci hati-hati mereka? Ya. Jadi di sini satu persoalan, ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala membentak mereka, ya, menghina mereka. Dahlah Allah kata mereka tu kena laknat. Dahlah Allah kata mereka tu pekak tuli, telinga tak boleh dengar kebenaran. Dahlah Allah kata mata mereka pun dibutakan oleh Allah, tak nampak cahaya daripada Tuhan. Allah sambung lagi, afala yatadabbarunal Quran. Maka apakah mereka tidak merenungkan Al-Quran, tidak memikirkan Al-Quran? Atau apakah ala qulubin aqfaluha, pada hati-hati mereka itu terdapat mangga-mangganya. Ya, jadi kita lihat tadi dalam ayat 23. Baik, ayat 23 Allah kata apa? Allah kata mereka, orang munafik itu dilaknat. Betul? Baik. Kemudian apa lagi? Pekak. Allah jadikan mereka itu tuli, ya. Kemudian buta. Mereka dilaknat, Allah jadikan mereka pekak dan Allah jadikan mereka buta. Siapa ni tuan-tuan, puan-puan sekalian? Orang-orang munafik, ya. Baik. Jadi dalam ayat ke-24, kita lihat. Menarik, ya. Allah kata, afala, ada dua bahagiannya. Kita lihat dulu. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Okey. Ada? Baik. Tengok ayat ni. Indah bahasa Allah. Tetapi kalau
Orang yang faham, dia akan rasa kalaulah aku jadi orang munafik memang kelepak kelepuk kiri kanan lah. Ya? Kalau kita tengok budak-budak tu, zaman kita budak-budak sekarang pun, kerana buku komik dah, komik kartun-kartun superheroes tu, kalau Batman ke apa tu ada dia punya gedebum, bang, kapau, ya, kelepak kelepuk kena ni. Kata Allah, mereka itu dilaknat Allah. Ya, habis dah kedebuk satu biji lebam dah kena mata kanan. Mereka tu pekak telinganya, habis kena lagi benjol kepala. Buta mata mereka, habis patah tulang dah kena teruk dengan ayat Allah. Allah sindir. Ya, maka apakah mereka itu tidak memerhatikan Quran? Maka apakah tidak ni afala, ya, mereka memerhatikan ataupun memikirkan tentang Al-Quran? Satu persoalan, ya, question mark. Atau ala pada hati, maknanya hati-hati mereka, atau pada hati-hati mereka itu ada mangganya. Persoalan. Kita lihat. Allah persoalkan. Macam mana kita nak faham ayat ni? Ada beberapa cara kita nak fahamkan, ya. Di sini kayanya bahasa Al-Quran. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan puan sekalian, macam saya sebut banyak kali, bahasa Quran ni bahasa unik. Ya, setiap bahasa kita boleh cuba terjemah ke bahasa yang lain untuk difahami oleh orang-orang yang menggunakan bahasa kedua itu, ya kan? Kalau tak terjemah, orang tu bukan bahasa Quran tu bahasa dia, bukan bahasa Arab, tak boleh faham. Tapi nak terjemahkan satu bahasa ke bahasa yang lain, kadang-kadang ada dia punya kesulitan dia, ada cabaran dia. Ya, bukan semua susunan yang biasa digunakan oleh bangsa ini ikut bahasa mereka boleh terjemah secara langsung begitu bulat-bulat sempurna maknanya ke dalam bahasa yang lain. Kadang-kadang perlu huraian. Dalam ayat ini kita lihat tafsiran malah terjemahan, sebahagian terjemahan lain daripada yang lain. Sebab ada kita kata ada pilihan-pilihan untuk kita terjemah cara yang berbeza. Yang pertama, ya, kalau kita kata afala yatadabbarunal Quran, maka apakah tidak mereka memerhatikan Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau apakah ada pada hati-hati mereka itu terdapat mangganya? Ya. Kita kata tadi mereka itu orang munafik dilaknat Allah. Begitu keadaan mereka. Begitulah orang munafik. Kena laknat, pekak dan buta kata Allah. Ya kan? Baik. Bila sampai ayat ini, salah satu cara kita terjemah dan tafsirkan ialah Allah nak ajak mereka untuk atasi ini. So what must you do? What must they do, orang munafik, so that they can overcome, nak atasi. Jangan sampai selama-lamanya kita tak nak selama-lamanya kita dilaknat. Kalau mereka orang munafik tak nak selama-lamanya terus pekak. Kalau orang munafik tak nak selama-lamanya terus buta. Ya kan? So what's next? So how to do? Nak buat apa sekarang? Allah berikan jalan keluar. Ini satu cara kita baca ayat ni, ya. Satu cara ialah to overcome this, untuk selesaikan masalah ini, untuk dapat keluar daripada lingkaran laknat, lingkaran pekak, keluar daripada that vicious cycle of being blind. Kata Allah, why not? Ini satu saranan. Maka kenapa tidak? Perhatikanlah Al-Quran. Ya, mengapa tidak? Why not? Jadi afala ni satu cara terjemah, ya. Maka apakah tidak, maknanya why not? Ya, why not? Kenapa tidak? Untuk itu berubahlah. Renungkanlah Al-Quran. Perhatikanlah Al-Quran. Nampak tuan-tuan? Ya, perhatikanlah Al-Quran. Macam kita kata why not ni, kalau afala bermakna why not, ya. Satu cara kita terjemah afala ialah why not. So why not? Macam hadis di mana satu ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha melihat dan memerhatikan suaminya, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat ibadat malam itu, ya Allah, luar biasa. Ya, orang
Bukan orang sebarang boleh buat macam yang Nabi SAW laksanakan ibadat pada waktu malam. Sampaikan tapak kakinya pecah-pecah, tuan-tuan. Sampai kita kata bengkak-bengkak kaki baginda SAW sebab berdiri lama sangat. Dan Nabi dulu berdiri, rumahnya bukan ada kapet macam kita sekarang. Kapet punya tebal, pijak, kadang-kadang tak nampak kaki pun hilang dalam kapet, tebal sangat, ya kan. Nabi kata, itulah lantai, itulah pasir. Kalau musim panas sampai malam bahangnya terasa. Kalau musim sejuk sampai malam sejuknya menggigit sampai ke tulang, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tapi Nabi berdiri, Nabi sujud, Nabi duduk punyalah lama beribadat kepada Allah. Jadi istrinya mengatakan, ya Rasulullah, bang, kata dia, abang ni kan insan yang Tuhan dapat, bahasa kita lah, bahasa kita ya, supaya kita dapat feel lagi bicara seorang isteri dengan suaminya. Bang, abang ni istimewa, Allah dah pilih. Ya, Allah dah jamin, Allah dah kasih perlindungan, tak akan abang ni sampai masuk neraka, tak akan kena siksaan azab daripada Allah. Allah kan dah jamin. Kenapalah sembahyang macam gini sekali tak? Maksudnya isteri tu prihatin, sayang kat suami. Ya, abang janganlah sampai siksa diri gini sekali, sakit kaki sembahyang. Apa jawab Nabi? Nabi kata, afala akunu abdan syakura. Maka why not? Kerana itu, kerana Allah dah jamin, kerana Allah pilih abang, kerana Allah dah kasih keistimewaan begitu sekali yang Allah tak kasih pada insan yang lain, maka apakah tak patut kalau abang jadi seorang hamba yang bersyukur? Afala akunu abdan syakura. Why not? Because of that, and due to that, why not I become seorang hamba yang the most grateful kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak, tuan-tuan? Ya, jadi afala, maka kenapa tidak? Why not? Apakah tak patut? Memang selayaknya macam tu, ya. Kalau ini kamu tandak terus laknat, terus jadi pekat, terus jadi buta, why not? Apa tidak? Maka kenapa tidak? Orang-orang munafik itu perhatikanlah Al-Quran. Nampak, tuan-tuan? Ya, itu satu. Cara tafsir yang kedua, kita nak terjemahkan lain pula. Ya, kalau ini, cara pertama ialah kita melihat ini sebagai satu panduan daripada Allah kepada orang munafik untuk mengatasi masalah ini. Cara kedua melihat bahawa ini ialah lanjutan ataupun akibat. Ini as a consequence. Ya, this as an implication. Ini sebagai akibat kepada ini. Bukan ini saranan Allah untuk mengatasi ini, tak. Tapi ini akibat. Kamu dah jadi macam ni, degil sangat sampai kena laknat. Sampai dah kamu jadi pekak, telinga tak boleh dengar. Sampai kamu dah buta, mata tak boleh melihat. Maka kerana itu, kata Allah, la yatadabbarun al-Quran. Orang-orang ini dah tak boleh lagi mampu untuk memahami Al-Quran. Nampak tak, kan? Afala, maka tidak lagi mereka. Ni. So, they no longer. Ya, afala, maka kerana itu. Maka apakah kerana itu? Ya, mereka sudah tidak boleh lagi merenung. They do not have the ability anymore, ya, to do reflections on the Quranul Karim. Tak boleh. Maka apakah kerana itu? Ya, maka apakah kerana itu mereka sudah tidak boleh memikirkan tentang Al-Quran lagi. Ya, what a tragedy. Alangkah dahsyatnya musibah yang seperti ini. Jadi sebab itu peringatan bagi kita ialah kalau kita masih hendak merenungkan Al-Quran, nak memahami Al-Quran, nak dapat faedah daripada Al-Quran, jaga diri kita. Jangan sampai peringkat degil sangat, sampai kena laknat Tuhan, sampai Allah pekakkan telinga, sampai Allah butakan mata. Takut ni kalau kita kena, ini kita tak mampu buat, tuan-tuan. Nampak? Ini cara pemahaman bentuk yang kedua. Ya, dua-dua boleh kita pakai. Dua-dua kita boleh pakai. Jadi sebab itu kalau tuan-tuan puan-puan sekalian baca terjemahan, kadang-kadang kita ni jaranglah kalau ada orang nak baca terjemahan bahasa yang sama, dua terjemahan yang berbeza. Biasanya kita ni baca terjemahan yang berbeza dalam dua bahasa yang kita gunakan, ya. Mungkin kadang-kadang kita baca terjemahan bahasa Melayu. Nanti kemudian kita bandingkan, kurang faham, kita tengok terjemahan bahasa Inggeris dia apa, sebab kita pun mahir bahasa Inggeris. Tengok, tak samalah, yang bahasa Melayu terjemah dia lain makna dia, yang ini terjemah lain makna dia. Jangan heran. Jangan rasa pelik, ya, sebab kat sini kita melihat boleh ada dua cara tafsiran. Nampak, tuan-tuan? Ya. Baik. Jadi apakah tidak, ya, wahai orang munafik, kamu itu renunglah baca Quran supaya jangan terus-terusan laknat, dilaknat Tuhan, jangan terus-terusan pekak dan buta.
Ataupun kita kata, oleh kerana kamu dah jadi munafik, dah dilaknat, memang dah teruk sangat, dah hopeless sangat, Allah dah butakan mata kamu, dah pekatkan telinga kamu, maka apakah dengan itu kamu sudah tidak boleh lagi memahami Al-Quran, kamu sudah tidak mampu lagi memahami Al-Quran. Ya? Ataupun Allah berikan satu kiasan, satu perumpamaan, dia tak boleh lagi faham Quran, dah tak ada boleh dengar ayat Quran, dah tak boleh lagi nampak cahaya pada Quran, maka kerana itu mereka tidak mampu untuk memahami, merenung dan memikirkan Al-Quran, ataupun malah lebih dahsyat daripada itu. Atau dalam banyak kitab tafsir mengatakan ini juga bermakna bal, dalam bahasa Arab bal, ya. Bal bermakna malah. Malah tak tahu bahasa Inggeris apa, ya. Tak apalah. Saya pun dah tak dapat bayangkan sekarang. Malah kata Allah lebih dahsyat daripada itu, ala qulubin aqfaluha, pada hati-hati orang seperti ini ada mangga-mangga yang menguncinya, ya. Maka sebab itu mereka will not be able to come out from that tragedy, from that blindness, from that darkness, ya, tak boleh keluar daripada lingkaran ini, sebab kata Allah malah hati mereka sudah dikunci dengan mangga aqfal, mangga locks, ya, locks. Nah, kalau yang pertama tadi, itu terjemahan yang cara kedua, ya. Cara kedua maknanya ini sebagai akibat kerana mereka dah sampai peringkat ini, kan? Itu yang tafsiran kedua, ya. Jadi akibat dah gini, maka kerana itu mereka tak boleh lagi mampu untuk merenungkan Al-Quran, malah lebih dahsyat lagi kata Allah, memang pada hati mereka itu ada mangganya, ya. Kalau tafsiran yang pertama tadi, ini kan saranan Allah ataupun permintaan ataupun anjuran. Allah punya perintah kepada orang munafik, ubah. Walaupun dah jadi gini, maka sekarang renungkanlah Al-Quran supaya kamu tak tercela sampai bila-bila. Renungkanlah Al-Quran, dan Allah persoalkan, di sini persoalan daripada Allah. Ataupun apakah pada hati mereka tu ada mangganya ke? Nampak tuan-tuan? Allah kata, renungkanlah Al-Quran. Jangan tak renungkan. Kamu boleh. You can understand if you try to. You can appreciate Al-Quran if you are willing to. Kalau kamu sudi nak dengarkan Quran, nak perhatikan Quran, kamu akan dapat keluar daripada lingkaran ini. Ada ke, kata Allah? Ada ke? Is there? Ada ke pada hati mereka itu kunci mangganya? Maknanya tak ada. Wahai manusia, jangan putus asa. Selagi kamu hidup, you can find the light. Awak boleh jumpa, cari cahaya itu. Ya kan? Walaupun pernah kamu itu buat dosa, jadi orang munafik sekalipun, tapi kalau kamu nak mendengar Quran, kamu boleh keluar daripada ini, boleh selamat. Ada ke, kata Allah, ada ke? Am ala qulubin aqfaluha, ada ke? Hati manusia itu dikunci sampai tak boleh keluar, tak boleh perbaiki diri, tak? Allah tak zalim. Ya. Kalau manusia hendak cari, ayo. Jangan tunggu orang lain. Jangan tunggu bila kamu ni rasa kamu dah degil sangat, dah seronok sangat dengan nafsu, tak apalah. Nanti besok lusa jumpa Pak Kiai mana minta air jampi, minum aku jadi baik. Tuan-tuan, itu bukan cara nak jadi baik. Bukan minta air jampi Pak Kiai, bukan minta air mandi 7 perigi, bukan jumpa Tok Bomo, Tok Dukun minta air 7 bunga, mandi tiba-tiba jadi malaikat. Tak ada. Tapi kita sendiri kena keluar daripada ikatan hati kita tadi. Ya? Allah kata, ada ke? Mai tak ada. You are free to decide. Ya? Jangan putus asa, jangan anggap macam tak ada harapan aku lagi lah, memang hati aku dah kena mangga, kena kunci lah. Ya, nak buat macam mana, memang dah nasib aku, Tuhan jadi aku munafik. Tak ada, tuan-tuan. Kita, tuan-tuan, siapa pun kita, apa pun latar belakang sejarah kita yang lalu, orang anggap kita jahat macam mana pun dulu. Satu Masling, satu Woodland, satu Yishun, satu Sembawang, orang utara lah sebab Yusof Ishak ni masjid kat utara kan. Satu utara Singapura kenal kita punya busuk dulu Samsing kampung mana katalah, ya, kampung Wak Hassan ya kan. Tuan-tuan, tidak ada manusia yang tidak diberikan kesempatan oleh Allah. Terpulang pada kita. Kita nak balik kepada Allah, Allah akan terima kita. 40 tahun jahat, 50 tahun, 70 tahun penuh dengan maksiat. Sekali kita nak balik kepada Allah,
sekali kita izinkan hati kita itu disirami dengan cahaya keinsafan, tuan-tuan, Allah akan terima kita. Allah tak mangga hati kita, mudah-mudahan insya-Allah. Terhadap orang munafik pun, ada ke kata Allah, ada ke hati-hati itu yang sampai dikunci? Ini satu lagi tafsiran yang boleh kita manfaatkan, ya. Jadi antara dua lah. Kalau tafsiran yang tadi ini sebagai kesan kepada ini, maka Allah kata memang tak boleh faham sebab memang hati dah kena kunci. Ini ayat nak mengingatkan kita akan kuasa Allah. Allah kalau nak kunci, Allah boleh kunci. Dan kalau kita tak nak cepat-cepat perbaiki diri, kalau Allah dah kunci hati kita, tak ada siapa boleh selamatkan kita, tuan-tuan. Kita tak akan mampu kenal Al-Quran, kita tak akan mampu mahu dengar Al-Quran. Ya, tapi tafsiran yang satu lagi ialah tafsiran yang penuh dengan pengharapan. Hatta terhadap orang munafik sekalipun, Allah kata dengarkan Quran, perhatikan Quran, kaji, renung, fikirkan tentang Al-Quran. Hati manusia tak ada Allah mangga. Selagi ada hayat di kandung badan, selagi itu ada kesempatan untuk berubah. Ya, atasi ini. Itu tafsiran yang kedua. Subhanallah. Jadi dengan satu ayat, dengan terjemahannya begitu, tapi ada dua aliran tafsir yang mudah kita fahami, dua-dua boleh kita jadikan pegangan, tengok pada keadaan kita bagaimana. Kepada orang yang masih lagi semangat, gairah nak buat dosa, ya kan? Kalau keadaan diri kita ni tengah sombong sangat, kalau kita tengah degil sangat, dan pakai yang tafsiran yang seolah-olah kasih takut ni. Tengok muka saya kat cermin, saya kata, Patris, kau punya degil, sombong, ya Allah, penyangak betul. Tak takut ke tengok ayat ni? Ya, kalau sampai Allah laknat, kalau sampai Allah jadikan aku pekat, sampai kau jadi aku buta, ya Allah, aku tak akan mampu untuk kembali pada kitab-Mu, ya Allah. Memanglah kalau kau dah kunci hati aku, habis. Sebagai peringatan untuk kita ataupun orang yang kita nak nasihatkan, yang sedang semangat gairah dalam maksiat dan kemungkaran, ingatkan. Tapi kalau orang yang hendak perbaiki diri, dah mula atas pagar, dah mula tanya pasal sembahyang, dah mula cakap pasal, yalah, kenapa dulu aku macam gitu, kenapa aku macam, nampak seolah-olah macam dia tak confident nak jadi baik. Tuan-tuan, pakai tafsiran yang lagi satu. Untuk orang macam ini kita kata, tengok, orang munafik sekalipun Allah tetap undang mereka untuk memerhatikan Quran. Apatah lagi awak, engkau ni insya-Allah lah, engkau bukan orang munafik sebab aku tahu engkau orang Islam lagi. Kemarin nak kahwin masih cari tok kadi kan? Bapak mati masih cari orang uruskan jenazah, masih nak tanam kan? Masih orang Islam. Belum munafik, tak apa. Orang munafik pun Allah ajak, Allah undang baca Quran. Orang munafik pun Allah kata, mana ada hati-hati tu sampai dimangga, dikunci, tak, selagi masa hidup ada harapan. Ayo man. Ya, Din, Mat. Ayo. Ya, jangan putus asa, jangan kecewa. Jangan sampai tak nampak ada harapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nampak tuan-tuan? Ya, jadi ini indahnya Quran, subhanallah. Tuan-tuan, orang yang biasa berdampingan dengan Quran, yang memerhatikan Quran, yang sama-sama belajar dengar penjelasan dengan Quran, dia akan nampak mukjizatnya Quran. Magic, tuan-tuan, very fantastic, amazing Quran. Suatu yang sangat mengagumkan. Sebab kadang-kadang satu ayat, itulah ayatnya, kita terjemah begini begitu, kita fahamkan, dia boleh digunakan untuk orang dalam keadaan begini, boleh gunakan untuk orang yang keadaannya berbeza sama sekali. For him, it can suit him with a certain meaning and translation. For the other person, untuk orang macam itu, subhanallah, ada tafsiran yang berbeza yang sesuai untuk dia. Ayatnya sama. Tak ada. Sebab itu Quran ni bukan kitab yang penuh dengan diskriminasi, tak. Quran bukan kitab penuh dengan prejudis. Quran bukan hanya kitab yang Allah turunkan untuk orang baik-baik aja, tak. Allah hanya turunkan Quran untuk bedal orang jahat-jahat aja, tak. Yang sedang baik pun ada peringatan daripada Allah, yang sedang jahat pun ada peringatan daripada Allah. Yang sedang semangat dalam kejahatan tu memang belum nampak tanda nak insaf, ada ayat daripada Allah untuk dia. Yang sedang tercari-cari arah, yang sedang seolah-olah belum jumpa cahaya yang sedang diinginkan dia, pun ada ayat untuk dia. Subhanallah. Untuk orang kaya, orang senang pun ada ayat peringatan. Untuk orang sedang miskin pun ada ayat peringatan. Untuk orang sedang sehat, hidup sejahtera, ada ayat peringatan untuk dia, panduan. Orang yang sedang diuji dengan Allah, ya, dengan kesempitan, dengan keperitan, dengan penyakit, dengan wabak, mungkin ada ayat panduan daripada Allah untuk mereka. Untuk orang bujang ada ayat yang sesuai, untuk orang yang dah kahwin ada ayat yang sesuai.
Untuk orang yang hidup bersama dengan masyarakat, ada peringatan daripada Allah. Untuk orang yang pilih nak sisihkan diri hidup seorang-seorang pun, ada peringatan daripada Allah. Subhanallah. Untuk orang yang tinggal 1400 tahun yang lalu di bandar yang begitu jauh dengan hanya padang pasir, batu dan sebagainya, ayat itu sesuai untuk mereka. Siapa kata untuk kita pada hari ini ayat Allah sudah redundant and obsolete, bahawa Quran sudah tidak relevan untuk kita lagi? Tidak, tuan-tuan dan puan sekalian. Lihat indahnya Allah mengatur bahasa peringatan kepada kita semua sesuai untuk apapun keadaan dan ketika. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan ini kita dapat mengenal Al-Quran. Dapat mengenal Al-Quran. Pertama, Quran diturunkan oleh Allah terhadap manusia yang punya pelbagai perangai dan sikap. Ya, kita lihat kemarin Allah turunkan kitab, ada orang yang tak sabar tunggu ayat daripada Allah, nak taati, nak terus beriman. Ada orang Allah berikan ayat dalam keadaan dia benci, dia menolak, kalau boleh cari alasan untuk jauhkan diri daripada keimanannya dengan Allah. Ada Al-Quran diturunkan menempelak orang-orang yang jauh daripada rahmat Allah dengan ayat yang menggerunkan supaya mereka itu cepat sedar. Tapi ayat Allah juga diturunkan pada orang-orang yang ingin berubah, ingin perbaiki diri, penuh dengan kelembutan. Allah panggil, Allah berikan harapan, Allah kasihkan lagi cahaya dan harapan peluang tadi kepada orang yang seperti ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan apapun keadaan kita, siapapun kita, hidup kita kaya dengan Al-Quranul Karim. Dan sebagai penutup, ini saya tak huraikan secara terperinci, tapi sebagai penutup, lihat ayat yang ke-25, penghabisan firman Allah, innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling, irtaddu, murtad maknanya berpaling. Dia U-turn, dia go back, dia ghostan balik, ya. Ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda, selepas dia dapat petunjuk hidayah daripada Allah. Orang munafik sebenarnya mereka dapat dah petunjuk sebab mereka duduk dengan Nabi. Mereka pun dengar Quran. Ya. Mereka pun melihat cara hidup Nabi. Mereka pun tahu Nabi itu orangnya akhlak macam mana. Mereka duduk dengan sahabat, tengok bagaimana sahabat merasakan kedamaian hidup sebagai orang Islam. Ya kan? Mereka melihat bagaimana kehidupan para sahabat menjadi lebih baik setelah datangnya Islam dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu, mereka nampak ayat Quran, mereka dengar, ya, disampaikan pada mereka, tapi mereka pilih untuk berpaling, ya, ataupun untuk berpatah balik. Irtaddu ala adbarihim. Mereka, istilah irtaddu ala adbarihim biasanya digunakan dalam Quran untuk menunjukkan murtad. Tapi kat sini bukan golongan murtad, ini golongan munafik. Sama-sama kufur lah. Hatinya memang dah tak beriman lagi dah. Tapi khusus untuk orang munafik, sedangkan segala kesempatan untuk mereka faham ada. Ya, they're given all the opportunities to understand. Segala kesempatan Allah kasih untuk faham, untuk hargai, untuk faham kandungan Quran dan juga ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka pilih untuk ikut perangai mereka yang lama, kembali kepada kekufuran. Apa kata Allah? Asyaitanu sawwala lahum. Syaitan itulah akhirnya, sebab mereka tolak Quran, tolak Rasul sallallahu alaihi wasallam, berpura-pura menyembunyikan kekufuran, maka syaitanlah sawwala lahum, yang menghias penuh keindahan kepada mereka. Jadi sebab itu mereka tak rasa bersalah. Pasal apa dia kata, yang aku buat ni bagus, ya. Yang aku berpura-pura, yang kita geng kita ni, ya, talam dua muka ke, kita kata munafik, semata-mata untuk mendapatkan dan menjaga kepentingan diri kita ke, apa yang kita buat ni bagus. Padan muka si Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam, padan muka sahabat-sahabat dia, padan muka orang-orang Madinah yang dulu sibuk nak terima kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Padan muka sana, padan muka sini. Orang yang padankan muka orang, dia nampak dia bagus. Orang tu celaka, orang tu kita kata merana, orang itu hina, sebab itu dia padankan muka orang, ya kan? Siapa yang menghias perbuatan jahat mereka ini sampai pada mereka itu dilihat sebagai indah? Syaitan. Ya, asyaitanu sawwala lahum, syaitan yang akan menghias keindahan pada mereka. Wa amla lahum. Apa makna wa amla lahum? Dan syaitanlah pula yang akan memanjangkan angan-angan mereka, ya. Amla lahum. Syaitan will extend for them their dreams, ya. Padahal angan-angan aja. Ya, bukan cita-cita pun. Kalau cita-cita kita nak kebaikan, kita usahakan, kita buat yang terbaik. Ini angan-angan. Ya, itulah sikap orang munafik. Dia ingat
dengan duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berpura-pura mengaku beriman padahal hatinya penuh dengan kekufuran. Mereka ingat mereka akan untung. Sini pun untung, sana pun untung. Bila orang Islam tengah kuat, kita dapat untung dengan orang Islam. Bila nanti orang Islam dah hancur, kalah dalam peperangan, wah senang kita pergi balik dengan orang-orang kafir sebab kita bukan orang Islam pun. Nampak tuan-tuan? Siapa yang memperpanjangkan angan-angan kosong mereka? Siapa lagi kalau bukan syaitan. Jadi tuan-tuan, ni pilihan Allah kasih. Nah, Quran diwahyukan oleh Allah. Disampaikan sampailah kita terima pada hari ini. Kita nak terima ataupun tidak. Kita nak yatadabbarunal Quran ataupun tidak. Sudi tak? Sanggup tak? Ada tak kemahuan untuk memerhatikan Quran, memikirkan Quran, merenungkan Quran? Sanggup ke tidak? Sudi ke tidak? Kalau tak sudi, habis tuan-tuan. Hidup kita tidak akan terhias dengan indahnya cahaya Al-Quran. Hidup kita akan penuh dengan angan-angan kosong. Itu semua adalah perhiasan yang digambarkan oleh syaitan, angan-angan kosong yang dibisikkan oleh syaitan. Sampai masa kita balik kepada Allah, jangan terperanjat. Tengok-tengok geng kita bukan orang yang masuk syurga. Kita dicampakkan sama-sama dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberkati kita, Allah panjangkan umur kita, Allah tetapkan keimanan kita. Insya-Allah minggu depan kita jumpa lagi pada hari yang sama setiap pagi Sabtu selepas salat subuh anjuran Masjid Yusof Ishak ini. Insya-Allah, teruskan tuan-tuan puan-puan sekalian, sedikit rayuan dan permintaan daripada saya. Jika kita menghargai program yang dianjurkan oleh Masjid Yusof Ishak ini, ayo hulurkan sumbangan kita, keikhlasan kita, keihsanan dan kemurahan kita. Ayo teruskan sokongan kita untuk Masjid Yusof Ishak khususnya dan semua masjid-masjid yang Allah anugerahkan kepada kita di Singapura kita ini, insya-Allah menjadi saham yang berguna untuk kehidupan dunia kita, lebih-lebih lagi untuk akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sayang tuan-tuan puan sekalian semata-mata kerana Allah. Hingga kita bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.